Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 4. Okey, jadi hari ini mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Husna. Okey, hari ini apa yang kita nak belajar adalah masih berada di unit yang sama, tetapi kita hari ini dah berada di tajuk yang baru. Tajuk kita hari ini seperti yang tertera di skrin kamu adalah keselamatan di sekolah. Jadi kita nak belajar tentang apa ni keselamatan di sekolah? Nak menulis ke, nak membaca ke, ataupun nak dengar je apa yang cikgu nak bagi tahu. Okey, jadi kita tengok kepada standard pembelajaran hari ini ialah 2.1.1. Jadi dekat sini kita akan fokuskan kepada kemahiran membaca. Okey, iaitu membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Membaca dan memahami Kamu fokus kat sini, kamu perlu mahir untuk membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Macam mana nak pastikan kamu baca dengan betul dan intonasi yang sesuai ni? Kamu kena dengan sebutan yang betul ni kan? Kamu kena ikut apa yang cikgu baca. Jangan skip video ni. Okey, jangan skip video penerangan daripada cikgu, nanti takut kamu tak faham apa yang kamu nak kena buat selepas tu kan. Okey, jadi objektif pembelajaran hari ini pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat yang pertama, membaca petikan keselamatan di sekolah dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Ikut cikgu baca dan kamu pun baca, jangan tengok je, ikut sekali cikgu baca, okey? Ikut dan kamu perhatikan petikan tersebut. Okey, yang kedua adalah menyatakan 4 punca kemalangan berdasarkan petikan dengan betul dan menyenaraikan 4 akibat kemalangan berdasarkan petikan dengan sesuai. Okey, jadi berdasarkan petikan yang akan kamu baca hari ini, kamu perlu keluarkan punca dan juga akibat. Bukan kemalangan lah, kecuaian. Sebetulnya adalah kecuaian. Okey, jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ini dalam buku teks kamu. Okey, sebelum tu cikgu bagi tahu dulu, dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4, kamu boleh buka muka surat 63. Dan juga kamu pastikan ada pensel di tepi kamu. Jangan buta-buta buka buku teks sahaja. Pastikan ada pensel supaya kamu boleh garis. Kan teknik-teknik membaca ni ada beberapa teknik. Yang pertama kita akan baca secara laju. Secara laju ni sebab kita nak tengok dulu keseluruhan petikan tersebut. Yang seterusnya kita akan baca secara perlahan-lahan. Sebab apa nak baca secara perlahan-lahan? Bukan maksudnya suara tu perlahan, tetapi bacaan kita tu yang perlahan. Sebab kita nak fahamkan apa yang perlu kita faham lah dalam petikan tu. Jadi kalau nak pastikan yang kamu tidak terlepas isi-isi yang betul, kamu kena gariskan isi yang ada dalam petikan tersebut supaya kamu tak terlepas dan kamu boleh take note lah, kamu boleh buat nota. Okey, jadi dalam muka surat 63 macam ni lah petikan tersebut. Tapi cikgu akan cikgu akan membaca bersama dengan kamu dan bentuk yang cikgu dah buat perenggan demi perenggan. Okey, yang pertama sekali sila baca bersama dengan cikgu. Kamu tengok buku teks kamu ataupun kamu tengok sahaja paparan ni dan sebut bersama dengan cikgu. Okey, kita baca ya. Okey, ini adalah perenggan pertama. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Namun begitu, kemalangan sering berlaku di persekitaran sekolah. Okey. Oleh hal yang demikian, murid-murid hendaklah peka dan mengambil pelbagai langkah untuk mengelakkan kemalangan. Okey, faham tak petikan yang pertama ni? Perenggan yang pertama. Perenggan pertama ni dia jelaskan kepada kita sekolah ni tempat untuk kita tuntut ilmu dan dekat persekitaran sekolah juga ada beberapa tempat yang boleh menyebabkan kemalangan. Kemalangan macam mana? Itu yang kita nak cari dalam perenggan-perenggan yang seterusnya. Okey, ada langkah-langkah untuk mengelakkan kemalangan. Jadi ini adalah perenggan yang pertama. Kita teruskan kepada perenggan kita yang kedua. Okey, pada perenggan kedua,
Pastikan kamu masih bersama dengan cikgu, okey? Ikut apa yang cikgu baca. Okey. Perenggan yang kedua, tempat-tempat seperti stor barang, tangki air dan kolam hiasan lanskap terbiar hendaklah dihindari. Tempat-tempat ini berkemungkinan boleh mengundang bahaya. Oleh itu, janganlah bermain di kawasan ini. Okey, kalau kamu perasan dekat dengan baris yang ayat yang ketiga terdapat satu kesalahan tanda baca, okey? Iaitu oleh itu tidak mempunyai koma, tanda baca koma. Jadi kalau selepas oleh itu ni, kamu perlu letak koma lah. Okey, jadi pada perenggan kedua ni, petikan perenggan kedua menyatakan dekat kita bahawa tempat-tempat antara tempat yang bahaya dekat sekolah adalah kawasan stor barang, tangki air dan kolam hiasan lanskap yang terbiar. Kolam hiasan yang tidak diselenggara, yang terbiar, yang tidak terselenggara. Tak boleh nak bermain-main dekat situ sebab apa? Boleh mengundang bahaya. Jadi kamu perlu berhati-hati dan kalau boleh jangan bermain dekat kawasan itu. Ada banyak lagi tempat untuk main kan? Jangan main dekat kawasan ini, okey? Ini adalah pasal perenggan yang kedua. Seterusnya kita pergi ke perenggan yang ketiga. Okey, baca bersama-sama dengan cikgu. Cikgu harap kamu masih bersama dengan cikgu, okey? Selain itu, semasa di kantin, kita hendaklah berhati-hati. Keadaan lantai yang licin akibat tumpahan makanan boleh juga mendatangkan padah. Elakkan berlari-lari di kawasan tersebut. Sentiasalah berwaspada supaya tidak tergelincir. Okay, dekat perenggan ketiga ni kan. Ini yang selalu kamu buat ni kan. Dekat kantin je, nak pergi kantin je mesti berlari-lari. Lepas tu bunyilah suara-suara cikgu. Jangan berlari, nanti jatuh. Itu adalah akibat daripada berlari-lari. Berlari-lari ni punca. Akibat dia tergelincir, terjatuh. Sebab tu cikgu tak bagi kamu lari-lari dekat kantin tu. Ada makanan yang tumpah ke, baru lepas mop ke. Kita ni lari nak kejar makanan. Dia tengok dah tersadur, tergelincir. Tak dapat makan, dapat sakit. Sebab itulah jangan berlari-lari di kantin. Ini adalah perenggan yang ketiga. Okey, kita teruskan. Ini maksudnya kamu tengah faham lah ni. Kamu tengah fahamkan. Apa ya perenggan yang ketiga nak bagi tahu? Ini yang cikgu terangkan tadi tu. Okey. Kita teruskan kepada perenggan yang keempat. Okey. Perenggan yang keempat ialah seterusnya, ikut cikgu baca. Seterusnya, bangunan bertingkat khususnya di koridor sekolah boleh mendatangkan bahaya. Janganlah melompat-lompat di tepi koridor tersebut. Perbuatan ini boleh menyebabkan kemalangan. Okay, kamu tahu kan koridor sekolah, laluan yang lepas pada tangga tu, yang tiada dinding penuh, dinding setengah tu. Dekat situ tempat yang kamu selalu bersidai. Datang awal ke sekolah ke, waktu rehat ke, mesti ramai antara kamu yang bersidai-sidai dekat situ. Bersidai ni maksudnya macam mana? Tengoklah cikgu itu, tengok cikgu ini, tengok kawan sana, tengok kawan sini. Berlari-lari dekat kawasan tu, melompat-lompat dekat kawasan tu. Jadi kat situ tak boleh. Sebab apa? Bahaya dekat situ. Takut terjatuh, menyebabkan kemalangan. Kemalangan macam mana? Terjatuh ataupun tergelincir jatuh. Kalau bangunan tu tinggi, boleh membawa padah. Bukan kamu saja bawa padah, cikgu pun akan dipersalahkan. Jadi kena hati-hati, kita jaga kita. Okey, seterusnya kita teruskan kepada perenggan yang terakhir iaitu ketika ikut baca bersama dengan cikgu, okey. Ketika berada di tangga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolakan semasa menuruni tangga. Perlakuan ini boleh mengakibatkan kecederaan. Maka
Sentiasalah menjaga keselamatan diri. Apa yang kamu boleh faham tentang perenggan yang terakhir ni? Okey. Perenggan yang terakhir, perenggan kelima ni beritahu dekat kita bahawa tidak boleh bertolak-tolakkan dekat tangga. Jangan berebut-rebut dekat bahagian tangga ni. Sebab apa? Bahagian tangga ni kan mencuram. Kalau berebut-rebut berasak-asak, terutama sekali waktu nak balik sekolah tu. Waktu nak balik sekolah, waktu nak pergi ke kantin, mulalah nak berebut-rebut turun tangga, nak pergi ke kantin, berebut-rebut nak balik rumah, tak sama nak balik rumah. Elakkan daripada berebut-rebut dan bertolak-tolakkan. Takut terjatuh. Kan? Kamu terjatuh ataupun kawan kamu terjatuh, boleh mengakibatkan kecederaan. Kecederaan yang macam mana tu? Patah kaki ke, patah tangan ke, terseliuh, macam-macam kecederaan boleh berlaku. Jadi kita perlu elakkan. Okey? Elakkan perkara-perkara yang di tempat-tempat yang bahaya. Jangan berebut, jangan bertolak. Okey, jadi kita dah habis. Kamu ikut tak cikgu baca tadi? Kita dah habis membaca petikan perenggan yang pertama sampai perenggan yang kelima. Jadi kita nak fahamkan pula. Kamu dah faham dah apa yang kamu baca tadi? Kalau kamu dah faham, bagus. Kamu boleh terus kepada latihan. Latihan kita ialah berdasarkan petikan yang telah dibaca, senaraikan punca dan akibat kecuaian. Sepintas lalu tadi kita dah tahu dah pun punca dan akibat kecuaian. Jadi dekat sini kamu kena senaraikan pula punca dan akibat tersebut. Dah senaraikan, pindahkan maklumat. Maklumat apa? Maklumat tu adalah punca dan akibat itulah. Pindahkan punca dan akibat itu dalam bentuk peta pelbagai alir, peta aiting pelbagai alir. Ingat tak lagi macam mana peta aiting pelbagai alir ni? Sekejap lagi kita tengok. Okey, jadi kalau yang dah boleh buat, kamu boleh buat sendiri. Kalau yang perlukan bantuan cikgu, kamu teruskan dengan video cikgu ni. Okey, cikgu akan teruskan. Kita akan buat sama-sama. Cari punca, cari akibat. Okey. Okey, untuk perenggan yang pertama ni ada tak punca dengan akibat? Kita baca lagi sepintas lalu, baca dengan laju, baca dengan perlahan, ikut kemampuan kamu untuk kamu faham. Okey. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Kita bagi tahu sekolah ni tempat kita menuntut ilmu. Namun begitu, kemalangan sering berlaku di sekitaran sekolah. Oleh hal yang demikian, murid-murid hendaklah peka dan mengambil pelbagai langkah untuk mengelakkan kemalangan. Okey, dalam petikan ni, ada tak akibat dan punca dan akibat? Okey, kalau apa cikgu faham, dalam ni hanya nak beritahu pada kita pendahuluan. Dekat sini tiada punca dan akibat. Okey? Kita teruskan kepada petikan yang perenggan yang kedua. Okey, pada perenggan yang kedua, baca sepintas lalu, tempat-tempat seperti stor barang, tangki air dan kolam hiasan lanskap terbiar hendaklah dihindari. Okey, tempat-tempat ini berkemungkinan boleh mengundang bahaya. Oleh itu, janganlah bermain di kawasan ini. Dekat sini sudah terang lagi bersuluh. Cikgu dah garis dah pun warna putih ni. Jadi warna putih ni, inilah yang terdapat punca dan juga akibat. Jadi kalau kita faham petikan tu, kita boleh keluarkan isi penting tu menggunakan perkataan kita sendiri. Okey, dekat sini adalah hendaklah dihindari. Apa yang hendak dihindari tu? Ni, stor barang, tangki air dan kolam hiasan lanskap terbiar. Perlu kita hindari. Sebab takut mengundang bahaya. Jadi sebab itu adalah akibat. Ini yang atas ni adalah punca. Jadi kat sini cikgu dah keluarkan menggunakan perkataan sendiri. Yang warna biru ni adalah punca dan yang berwarna hijau ni adalah akibat. Okey, punca yang pertama kamu boleh tulis bermain di tepi kolam. Punca kedua, bermain di dalam stor. Punca ketiga, bermain di tangki air. Jadi akibat bermain di tepi kolam ni apa? Boleh mengundang bahaya atau boleh terjatuh di dalam air. Ni kamu boleh tulis menggunakan perkataan sendiri. Kamu nak tulis apa yang kamu faham, kamu tulis. Macam tu. Okey, ini pula bermain di dalam stor. Akibat dia
boleh menyebabkan kecederaan pada anggota tubuh. Kenapa boleh menyebabkan kecederaan pada anggota tubuh? Sebab kalau kita bermain di dalam store, kita tak tahu. Kan store selalunya banyak barang. Main, apa tu kita panggil? Tersentuh. Tertolak barang, apa-apa barang lah jatuh terhempak pada kamu. Boleh menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Ini adalah akibatnya lah. Lepas tu, punca kalau bermain di tangki air boleh apa? Boleh menyebabkan terjatuh di dalam tangki air. Jadi dekat atas ni punca, dekat bawah ni adalah akibat. Ini kita senaraikan dulu. Kejap lagi kita akan pindahkan. Okey, kita senaraikan pula untuk perenggan yang ketiga. Selain itu, semasa di kantin, kita hendaklah berhati-hati. Keadaan lantai yang licin akibat tumpahan makanan boleh juga mendatangkan padah. Elakkan berlari-lari di kawasan tersebut. Sentiasalah berwaspada supaya tidak tergelincir. Jadi dekat sini cikgu pun dah gariskan warna putih. Ini adalah punca, iaitu punca berlari-lari akibatnya boleh menyebabkan tergelincir. Okey, elakkan berlari-lari. Jadi kalau kita berlari-lari, kita akan tergelincir. Jadi berlari-lari di kantin ini adalah punca, tergelincir adalah akibat. Okey. Boleh tak semua? Masih bersama dengan cikgu kan? Okey, kita teruskan lagi pada perenggan yang keempat. Okey, perenggan yang keempat iaitu seterusnya. Bangunan bertingkat khususnya di koridor sekolah boleh mendatangkan bahaya. Janganlah melompat-lompat di tepi koridor tersebut. Perbuatan ini boleh menyebabkan kemalangan. Okey, yang berwarna putih, janganlah melompat-lompat. Itu kita panggil punca. Kita boleh tulis dekat tepi ni ikut apa yang kamu fahamkan. Ini cikgu dah bagi contoh iaitu melompat-lompat di koridor. Ataupun boleh tukarkan koridor itu, gantikan perkataan koridor itu dengan tempat yang tinggi. Sebab koridor ni adalah tempat yang tinggi. Sebab tu dah cikgu cakap kena tulis berdasarkan kefahaman kamu. Kamu tahu okey koridor ni tempat yang tinggi ni. Jadi kamu boleh tukar perkataan koridor itu dengan tempat yang tinggi. Ni antara dua ni bolehlah kamu tulis mana-mana satu yang kamu faham. Okey. Jadi apa akibat kalau melompat-lompat di tempat yang tinggi ni? Apa akibat kalau kita melompat di koridor ni? Akibat dia boleh terjatuh dari tempat tinggi. Mestilah kalau lompat-lompat tersadung kaki, boleh terjatuh kalau kita tidak berhati-hati. Terjatuh dari tempat yang tinggi. Akibat dia apa? Boleh membawa maut. Na'udzubillah, ni kita tak maulah ni. Sebab tu kita kena elakkan. Kalau tak maut, boleh patah tangan, patah anggota tubuh. Sebab tempat yang tinggi kan, bahaya tu. Ini adalah akibat. Daripada petikan ni, inilah apa yang kita faham. Punca dia apa, akibat dia apa. Okey, boleh kan? Kita teruskan okey pada perenggan yang terakhir. Okey, perenggan yang terakhir. Okey, sekejap. Okey, kita teruskan. Suara cikgu pun dah habis. Kita teruskan pada perenggan kita yang terakhir iaitu ketika berada di tangga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolakan semasa menuruni tangga. Perlakuan ini boleh mengakibatkan kecederaan. Maka sentiasalah menjaga keselamatan diri. Okey, dekat sini kamu boleh keluarkan isi iaitu punca. Isi yang kita nak keluarkan tu adalah punca. Jadi punca dia apa? Berebut-rebut di tangga, berebut-rebut menuruni tangga. Dan juga bertolak-tolakan menuruni tangga. Dekat sini ada dua kan? Sebab itulah menggunakan kata hubung dan. Jadi kamu keluarkan berebut-rebut menuruni tangga dan juga bertolak-tolakan menuruni tangga. Ini adalah punca. Jadi akibat dia apa? Dekat petikan ni dia hanya nyatakan mengakibatkan kecederaan. Jadi kamu boleh tahu kecederaan kalau secara logiknya kalau kamu tolak kawan kamu jatuh dari tangga. Kalau kita tolak kawan kita jatuh dari tangga, secara logiknya kecederaan apa yang boleh berlaku? Dekat sini cikgu bagi tahu boleh patah kaki, boleh apa lagi menyebabkan luka, terseliuh kaki, terseliuh tangan, apa-apa yang menyebabkan kecederaan, itulah yang kamu kena tulis. Ataupun kamu boleh terus ambil ayat ni, mengakibatkan kecederaan pun boleh. Jadi yang lebih baik ni yang lebih baik adalah kamu jelaskan menggunakan kefahaman kamu sendiri. Seperti tadilah, yang berwarna biru adalah punca dan yang berwarna hijau adalah
akibat. Jadi kita dah dapat berapa tadi? Kita dah dapat beberapa punca dan akibat dalam 4 perenggan kan? Perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat dengan perenggan kelima kita dah senaraikan dah punca dan akibat. Jadi tugasan yang seterusnya apa yang kamu kena buat adalah pindahkan dalam bentuk peta pelbagai alif. Dekat sini kamu boleh rujuk dekat dalam buku teks dekat bahagian bawah, buku teks 63, muka surat 63, bahagian bawah tu dia dah tunjukkan dah dekat kita. Macam mana peta pelbagai alif, kamu hanya pindahkan. Okey, tadi cikgu dah bersama-sama dengan kamu untuk keluarkan isi. Jadi sekarang tugasan kamu adalah kamu pindahkan dalam buku tulis kamu. Okey, pindahkan. Punca di sebelah kiri, akibat di sebelah kanan dan tengah-tengah ni adalah tajuk. Akibat kecuaian. Kalau ada akibat mestilah ada punca sebab tu kita buat peta pelbagai alif. Okey, boleh? Jadi dah sampai 20 minit cikgu penerangan oleh cikgu. Jadi cikgu nak kamu selesaikanlah tugasan ni. Kalau tak faham boleh terus bagi tahu dekat cikgu menggunakan platform yang ada Telegram ataupun WhatsApp pada cikgu, okey? Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk dan segmen seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.